Islam yang berdekatan anda sekarang. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat pendengar radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama Lu dan Pian untuk Lambayan Kaabah yang dibawakan hari ini oleh Lembaga Tabung Haji bersama Bank Islam dan juga Takaful Malaysia Berhad. Dari Kota Tanah Suci Mekah bersama ketua rombongan kita. Sekejap lagi kita kenalkan siapa. Dah nampak dah sebenarnya. Dah nampak dah poster. Cuma saya nak katakan yang sebenarnya ini adalah kita punya bersama dengan tabung haji yang terakhir lah. Diam tak diam, kejap je dah masuk ke episod terakhir. Jadi kita bawakan kepada anda lah ketua rombongan haji yang berbahagia Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, juga merupakan pengarah eksekutif haji Lembaga Tabung Haji. Ya, mari kita raikan tetamu kita hari ini. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Apa Salam khabar daripada kita? Mekah. Masya-Allah. Itu dia seronoknya dengar dapat greetings dan salam dari Datuk Seri di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah ya. Ya, daripada Ibu Pejabat Tabung Haji. Masya-Allah. Macam mana ahli keluarga besar Tabung Haji semua di Tanah Suci? Baik semua? Alhamdulillah semua sihat-sihat belaka dan bersemangat untuk menyantuni para duyufur rahman kita, insya-Allah. Mana tak semangat 3:30 pagi kat sana, masih lagi Bersama tugas 24 jam, insya-Allah. Kan. Dan insya-Allah kita pun difahamkan mungkin kita pun dari Malaysia ni pun ada jemaah-jemaah semua yang pun tengah bersiap-siap ni nak berangkat ke Tanah Suci untuk musim haji tahun ni, dan ada juga sebilangannya yang dah selamat sampai alhamdulillah ke Tanah Suci, dan pasti para petugas juga kita yakin tak sabar untuk menyantuni Duyufur Rahman. Dan dalam beberapa siri Datuk Seri sebelum-sebelum ni kita dah ceritakan bagaimana usaha Lembaga Tabung Haji untuk menyantuni Duyufur Rahman tahun ni dah dibuat sebaik mungkin untuk musim haji tahun ini. Mungkin hari ini pun sebenarnya episod terakhir untuk Lambayan Kaabah kita yang bersama Lembaga Tabung Haji. Mungkin sebagai mukadimah, apa khabar kita? Mungkin Datuk Seri berceritakan untuk awal ini mukadimah kita. Silakan Datuk Seri. Baik. Terima kasih Dian dan juga Luke. Alhamdulillah dapat juga kita bertemu di IKIM FM setelah 2 tahun ya. Tidak ada siaran kerana tiada haji yang dibenarkan oleh jemaah haji daripada luar. Alhamdulillah tahun ini kita ada haji, dan alhamdulillah ada di kalangan kita pun telah pun sampai di Tanah Suci, dan saya ucapkan tahniah kepada semua para jemaah haji Malaysia yang terpilih pada tahun ini untuk menunaikan ibadah haji. Ada yang telah berangkat, ada yang masih menunggu di tanah air, bersiap sedia dengan debaran-debaran untuk menunggu giliran mereka pula menaiki penerbangan charter haji kita untuk ke Tanah Suci. Alhamdulillah ibadah haji merupakan satu ibadah yang agung, dan alhamdulillah bukan saja di Malaysia tetapi juga di Arab Saudi juga mereka menunggu-nunggu untuk menerima jemaah haji daripada luar seperti tahun-tahun sebelum ini. Dan saya rasa ini satu peluang sekali dalam seumur hidup untuk kebanyakan daripada para jemaah haji. Jadi saya harap bahawa mereka membuat yang terbaik. Allah telah tentukan masa haji itu ialah dalam bulan-bulan haji. Allah telah tentukan tempat manasik haj. Allah telah tentukan cara melaksanakan ibadat haji, dan syukur Allah telah tentukan siapa dia tetamu Allah pada tahun ini, dan alhamdulillah siapa yang terpilih dijemput oleh Allah sebagai tetamunya amatlah bersyukur dan bertuah pada tahun ini. Tahun ini hanya 14,306 orang sahaja kuota kita, iaitu 45% daripada kebiasaannya 31,600. Walau bagaimanapun bagi pihak tabung haji, kami bersedia untuk menyantuni para duyufur rahman sebaik mungkin, insya-Allah. InsyaAllah itulah sebenarnya komitmen yang ditunjukkan oleh Datuk Seri sendiri dan juga KPN Tabung Haji dalam menyantuni tetamu-tetamu Allah ini. Alhamdulillah. Dan kalau boleh Datuk Seri ceritakan tentang keadaan semasa Tanah Suci Datuk Seri dan perjalanan operasi haji setakat ini. Baik, sudah tentunya ramai juga yang ingin mengetahui keadaan di sini sekarang ini. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan bersyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana operasi haji di tanah air ya, yang bermula sejak 4 hari bulan Jun dengan penerbangan yang pertama berjalan dengan lancar sehingga ke hari ini, di mana ada 8 stesen berlepas di tanah air
Selain daripada KLIA, ada lagi stesen-stesen berlepas di Alor-Star, Pulau Pinang, Johor, Terengganu, Kelantan dan juga Sabah dan Sarawak. Dan juga dengan menggunakan dua syarikat penerbangan, MAS dan juga Saudi Airlines, semuanya juga berjalan dengan lancar setakat ini, alhamdulillah. Dan yang satu yang cukup istimewa untuk jemaah haji Malaysia ialah kita ada dikatakan sebagai Makkah Route ataupun pra pelepasan, di mana Immigration Arab Saudi berada di KLIA. Jadi maka para jemaah haji kita apabila melepasi saja Immigration Malaysia, mereka melalui pula Immigration Arab Saudi, dan apabila mereka sampai saja di lapangan terbang sama ada di Madinah ataupun di Jeddah, mereka seolah adalah penumpang-penumpang domestik. Jadi tidak perlu lagi melalui immigration, tidak perlu lagi melalui custom. Mereka terus menaiki bas dan untuk menuju ke hotel masing-masing. Ini adalah satu keistimewaan kepada jemaah haji Malaysia di antara negara, 5 negara sahaja yang terpilih pada tahun ini untuk mengikuti program Makkah Route. Alhamdulillah juga saya ingin melaporkan di sini bahawa operasi haji di Tanah Suci juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Setakat ini 18 penerbangan telah pun sampai di Tanah Suci, semua yang mendarat di Madinah, dan kita mempunyai 4,957 jemaah haji yang telah pun sampai, di mana di Mekah sudah ada 2,227 jemaah, dan di Madinah kita ada 2,730 jemaah, hampir lebih kurang sama daripada segi jumlah jemaah haji yang berada di Mekah maupun di Madinah. Alhamdulillah, sejak daripada 9 hari bulan Jun, jemaah haji telah mula masuk ke Mekah setelah berada di Madinah selama 6 hari. Alhamdulillah, kesemua mereka telah pun menyempurnakan ibadah umrah mereka yang pertama. Alhamdulillah, keadaan sebenarnya di Masjidil Haram sekarang ini tidaklah begitu ramai lagi orang, dan mereka dapat melaksanakan ibadat umrah pertama mereka dalam keadaan yang cukup tenang, dalam keadaan yang cukup teratur dan tersusun, dan mereka merasai sungguh berpuas hati dengan pelaksanaan ibadat haji umrah mereka yang pertama ini. Semua bangunan penginapan jemaah haji Malaysia sama ada di Madinah sebanyak 2 bangunan, di Mekah sebanyak 3 bangunan untuk jemaah haji muasasah telah pun menerima semua jemaah haji, dan mereka telah pun beroperasi sepenuhnya. Semua perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan berjalan dengan lancar, kemudahan-kemudahan yang telah kita rancang daripada dulu, persiapan yang kita telah buat itu juga dalam keadaan kemudahan yang dalam keadaan yang tahap yang terbaik. Alhamdulillah, pelbagai perkhidmatan yang kita sediakan sejak daripada tahun-tahun sebelum ini masih lagi diteruskan pada tahun ini, walaupun dalam keadaan yang teragak terhad dari segi waktu bersiap sedia untuk operasi haji dan juga dengan SOP dan sebagainya. Alhamdulillah, pelbagai perkhidmatan yang telah kita sediakan dari segi sambutan para jemaah haji di lapangan terbang di Madinah dan Mekah, di Jeddah, dan juga sajian makanan, perkhidmatan, perubatan, pembimbing kita semua telah pun bersama-sama dengan para jemaah haji. Kaunselor kita untuk memberi perkhidmatan kaunseling juga telah pun beroperasi dan telah pun berada bersama-sama dengan para jemaah haji. Peronda-peronda kita juga telah pun berada di medan di Masjidil Haram untuk membantu memberi panduan kepada para jemaah haji kita, dan juga pusat perkhidmatan pelanggan kita juga sentiasa beroperasi 24 jam. Jadi alhamdulillah, gambarannya di sini bahawa operasi haji sama ada di tanah air ataupun di tanah suci, kedua-duanya alhamdulillah setakat ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah, seronok kita dengar. Semuanya Allah mudahkan urusan dari tanah air sendiri sampai ke tanah suci, Datuk Seri. Ya, alhamdulillah. Macam ni kita tengok ni gambar sewaktu antara pelepasan jemaah haji sebelum mereka dibawa ke KLIA kan untuk berangkat. Mereka akan ke Movenpick Hotel and Convention Center. Kat sini ada taklimat-taklimat juga. Datuk Seri boleh ceritakan sikit macam mana setakat ini semua program-program yang diatur oleh Lembaga Tabung Haji itu semuanya lancar dari tanah air sampai ke tanah suci, Datuk Seri? Alhamdulillah, setakat ini kita dapati bahawa para jemaah haji kita memberi kerjasama yang baik pada tabung haji, dan mereka yang melapor diri, kita minta untuk melapor diri 6 jam lebih awal daripada waktu penerbangan, dan mereka juga telah sampai awal, dan beberapa proses-proses seperti timbang bagasi
dan juga melihat kepada buku rekod rawatan mereka sama ada telah mendapat suntikan-suntikan yang sepatutnya, dan juga dari segi PCR test, kerana perlu kerajaan Arab Saudi memerlukan semua jemaah haji mempunyai PCR test yang negatif sahaja yang dapat pergi ke Tanah Suci, dan mereka telah melalui bawa daripada Movenpick ke KLIA dan melalui immigration dan sebagainya. Alhamdulillah perjalanan yang agak lancar. Begitu juga apabila sampai di lapangan terbang sama ada di Madinah atau di Jeddah juga, mereka tidak perlu menunggu lama, mereka sampai saja, mereka terus menaiki bas, tidak perlu lagi melalui immigration, custom ataupun menunggu beg besar mereka. Tak payah tunggu. Jangan risau pasal beg besar, mereka terus naiki bas ke hotel, beg-beg mereka akan diuruskan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Alhamdulillah. Itu yang bila Datuk Seri sebut tadi tentang Makkah Road tu sangat-sangat melegakan hati jemaah lah kan, bila kita bayangkan bila sampai ke Tanah Suci nanti di lapangan terbang sama ada Madinah ataupun Jeddah, nanti semua dah boleh terus masuk macam penumpang domestik macam tu Datuk Seri kan? Betul. Kalau tidak biasanya mereka menunggu lama berjam-jam di terminal untuk melepasi immigration, melepasi custom, menunggu bas. Itu semua tidak perlu lagi. Jadi para jemaah haji selesa dan masih lagi sihat dan bertenaga apabila sampai di hotel masing-masing. Kalau ikut pengalaman yang Datuk Seri berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini, dengan kita tak boleh nak menunjukkan haji, hantar jemaah kita pergi ke Mekah kan, Madinah semua kalau menunjukkan haji, apa perbezaannya Datuk Seri dulu dengan sekarang? Sudah tentunya banyaklah perbezaan dari segi proses-proses, dari segi tahun inilah terutama sekali dengan SOP COVID yang diketatkan oleh kerajaan Arab Saudi, memerlukan pada kita untuk membuat beberapa perubahan-perubahan dari segi prosedur-prosedur kita dan juga menjaga kebersihan dan kesihatan para jemaah haji kita. Jadi di antaranya juga ialah kemudahan-kemudahan lain yang disediakan oleh kerajaan Arab Saudi dan juga oleh pihak berkuasa Arab Saudi untuk para jemaah haji, sama ada di Arafah dan Mina nanti, dan juga apabila berada di masjid, sama ada Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, ada beberapa peraturan seperti mereka yang hanya membuat umrah saja yang dibenarkan untuk bertawaf di tempat mataf tawaf untuk jemaah haji umrah, manakala jemaah haji yang hanya ingin menunaikan ibadah haji, mereka mempunyai pintu masuk yang lain supaya tidak bertembung dengan para jemaah haji umrah. Jadi dengan itu jemaah-jemaah umrah ini rasanya lebih, seperti saya cakap tadi, lebih selesa lah, kerana tidak ada ramai yang berusu-pusu. Jadi ini satu perkara yang alhamdulillah satu kebaikan yang kita dapat lihat pada tahun ini. Alhamdulillah. Kita yakin yang sahabat-sahabat pendengar kita dan juga tengah menonton dekat Facebook Live pagi ni Datuk Seri, bila dengar tu kan, ada yang pernah menunaikan haji sebelum ni, dia terimbau kenangan-kenangan manis menunaikan haji dari keberangkatan dari Tanah Suci dan tanah air, sampailah ke Tanah Suci. Semua yang Datuk Seri ceritakan pagi ni, hari ni sangat-sangat mengimbau kenangan lah. Ya Allah. Dan yang belum pergi pun terbayang-bayang juga Datuk Seri. Dia tak boleh doakan. InsyaAllah, semoga semuanya lancar. Okey, Datuk Seri, kita nak berehat kejap lagi. Kita nak tanya mungkin yang terkini dari Tanah Suci lah, dari sudut operasi, cuacanya kat sana macam mana mungkin, supaya dapat bayangkan, kita sahabat-sahabat jemaah kita boleh bayangkan macam mana agaknya persiapan mereka sebelum tiba ke Tanah Suci untuk musim haji tahun 1443 Hijrah ini. Baik, Datuk Seri dan juga sahabat semua, kita berehat kejap, kembali selepas ini di Mana Pagi Kim. Inspirasi Inforia Islami. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ini urusan kewangan muda. Miliki kad debit iBank Islam Visa Tabung Haji dengan pelbagai kelebihan yang disediakan, termasuk kemudahan pengeluaran tunai dalam dan luar negara, pengecualian yuran pengeluaran tunai di Arab Saudi semasa musim haji, pembelian runcit dengan pengesahan PIN dan pembayaran tanpa sentuh, penerimaan yang luas melalui lebih 80 juta rangkaian perniagaan dan pembekal servis visa di seluruh dunia. Kunjungi bank Islam yang berdekatan anda sekarang. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tak pernah buat kurban? Tak tahu kat mana nak buat kurban? Risau ibadat kurban anda tak terlaksana? Komuniti We Love Kurban ada jawapannya. Tekan-tekan je, selesai. Jom bersama komuniti We Love Kurban. Hubungi kami di 013-633-7022. Kurban tanda syukur, akikah tanda cinta. Saya tak perlu daftar, duit pun awak tak nak. Tapi awak akan lindungi manfaat takaful dan insurans saya secara automatik? Ya, tiada permohonan dan tiada bayaran. Awak janji untuk beri perlindungan 100% pada manfaat perubatan dan sehingga RM500,000 untuk manfaat lain? Ya, saya janji. Saya akan melindungi manfaat sijil takaful dan polisi insurans awak. Terbaiklah PIDM. PIDM ialah agensi kerajaan yang memastikan pelindungan manfaat takaful dan insurans anda berterusan sekiranya ahli penginsurans muflis. Layari pidm.gov.my. Anda ingin menyambung pengajian? Universiti Melaka UNIMEL dahulu dikenali sebagai Kolej Universiti Islam Melaka KUIM. Universiti Melaka menawarkan 57 program pengajian dari peringkat asasi sehingga Doktor Falsafah. Daftarlah di Universiti Melaka. Kemasukan dibuka bermula 4 Julai hingga 29 Julai ini. SPM hanya 3 kredit untuk pengajian peringkat diploma. Jika anda memiliki diploma, DVM, DLKM, DKM, STPM, STAM atau matrikulasi, anda boleh memohon pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Pendidikan berkualiti dan diiktiraf, pelbagai kemudahan disediakan. Untuk maklumat lanjut, layari www.unimel.edu.my atau hubungi kami di talian 06 387 8417. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kembali bersama Lu dan Pian di Warna Pagi, lambaian Kaabah yang dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad dan juga Takaful Malaysia Berhad. Dan pagi ini lebih istimewa, kita ada berita dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah bersama Ketua Rombongan Haji Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, Ketua Rombongan Haji dan juga Pengarah Eksekutif Haji Lembaga Tabung Haji. Terima kasih Datuk Seri kerana terus setia bersama kami untuk kita bincang-bincang bersama sembang tentang bagaimana keadaan di Tanah Suci pada ketika ini. Datuk Seri, sekarang ni Datuk Seri dan pejabat kan, kita tak nampak macam mana suasana kat luar, panas ke, sejuk ke, macam mana ke, mungkin macam mana cuaca yang terkini di Tanah Suci saat ini, Datuk Seri? Ya, Datuk Seri. Baik, sekarang ni musim haji jatuh dalam musim panas. Ya, jadi bila musim panas ni, dia punya panas dia bukanlah macam Malaysia, lebih panas daripada Malaysia lah. Kalau Malaysia hanya kalau panas pun dalam 32-35 darjah Celsius, tetapi di sini memanglah cuacanya cukup mencabar. Ya, dari segi suhunya kita lihat bahawa di antara 35 darjah Celsius sehingga ke 45-48 darjah Celsius. Macam sekarang ini, waktu di sini di Mekah sekarang ini ialah 3.30 pagi dan kita dapati walaupun 3.30 pagi, walaupun tak ada matahari, tetapi cuacanya, suhunya masih lagi dalam lingkungan 38-37 darjah Celsius.
Dan kalau waktu maghrib, contohnya saya pernah lihat waktu maghrib, walaupun saya tengok matahari dah tak ada dah, tetapi cuaca suhu dia masih lagi 40 darjah Celsius. Jadi maksudnya di sini bahawa keadaan cuaca di sini pada tahun ini, sehinggalah nanti apabila kita akan berangkat ke Arafah, Musdalifah dan Mina juga, sudah tentunya cuacanya amat mencabar dan kemungkinan juga akan mencecah sehingga ke 50 darjah Celsius. Jadi itu sebabnya kita menasihatilah para jemaah haji kita apabila berada di sini untuk menjaga pada terdedah kepada cuaca yang terlalu panas ini, kerana sudah tentunya mereka tidak biasa dengan cuaca yang begitu panas. Saya rasa kalau kita bertanya dengan rakan-rakan kita yang daripada yang orang Arab Saudi sendiri pun mengeluh. Begitu panas musim haji. Apatah lagi orang Melayu kita yang baru nak menjejak kaki di Arab Saudi, sudah tentu juga terkesan dengan cuaca yang terlalu panas ini. Subhanallah. Apa pun kita doakanlah moga dipermudahkan. Kita yakin pasti jemaah kita pun sentiasa diingatkan kan Datuk Seri tentang untuk sentiasa menjaga kesihatan, banyak minum air, jangan keluar tempat yang panas sangat ke macam mana tu, insya-Allah akan sentiasa diberi taklimat. Sebab nampak dekat Instagram Lembaga Tabung Haji pun ada gambar tentang jemaah yang dah sampai sana pun ada taklimat yang disampaikan oleh pegawai-pegawai yang bertugas. Dan mungkin macam mana agaknya kalau Datuk Seri boleh kongsikan operasi dari pejabat Lembaga Tabung Haji di Tanah Suci, Datuk Seri. Okey, Alhamdulillah. Saya rasa untuk para jemaah haji Malaysia yang sekarang ini di penerbangan awal, mereka akan mendarat di lapangan terbang Madinah dan berada di Madinah selama 6 hari. Jadi apabila mereka berada selama 6 hari di Madinah, pelbagai program-program yang telah pun disusun oleh Tabung Haji, di antaranya kita akan membawa mereka untuk ziarah dalam, iaitu pergi ke menziarahi makam Rasulullah SAW dan juga seterusnya untuk menziarahi Masjid Nabawi dan juga ke perkuburan Baqi'. Dan seterusnya pada hari-hari yang seterusnya kita akan membawa mereka ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah di Madinah. Dan selepas itu para jemaah haji juga akan diberi peluang untuk terus menumpukan perhatian mereka kepada ibadah mereka di masjid dan juga di tempat-tempat penginapan mereka. Dan kita mempunyai pelbagai sesi-sesi bimbingan. Di Madinah kita ada 3 sesi bimbingan dan taklimat yang disediakan oleh pihak Tabung Haji kepada para jemaah haji di Madinah untuk mereka bersiap sedia nanti untuk berangkat pula ke Mekah. Jadi setelah 6 hari mereka berada di Madinah, mereka akan berangkat pula ke Mekah melalui menaiki bas dan mereka dalam keadaan berihram pula, ya. Dan kita akan bawa mereka ke Masjid Bir Ali dan mereka akan berada di Miqat untuk memasang niat untuk melakukan ibadah umrah yang pertama, kerana kebanyakan daripada para jemaah haji sudah tentunya kesemualah boleh katakan mereka yang penerbangan awal ini semua akan membuat haji tamattu'. Jadi mereka akan melaksanakan umrah dahulu dan seterusnya kemudian apabila sampai waktu haji mereka akan melaksanakan ibadat haji mereka. Jadi mereka akan bersiap dengan ihram dan sebagainya, berhenti di Masjid Bir Ali, seterusnya kita akan bawa mereka ke Mekah. Dan sambil-sambil itu dalam perjalanan, kerana perjalanan itu hampir 444 km, sudah tentunya mengambil masa yang agak panjang dan mereka akan juga dianjurkan untuk berhenti di R&R yang di pertengahan jalan ke Mekah, dan di situ juga ada pasukan tabung haji yang akan menunggu di R&R untuk sambut para jemaah haji dan memastikan para jemaah haji dapat mungkin nak pergi bilik air yang nak menunaikan solat dan sebagainya, dan untuk juga makan sikit sebanyak dan sebagainya, dan tidak ketinggalan bas. Jadi mereka semua pastikan semua masuk balik dalam bas untuk menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi apabila sampai di Mekah pula, kita akan sambut mereka di Makkah, di bangunan penginapan jemaah haji masing-masing, dan pihak muasasah juga akan berada bersama-sama dengan pihak tabung haji untuk menyambut para jemaah haji kita
dan selepas itu mereka akan diberi sedikit jamuan makan. Lepas itu mereka akan dianjurkan untuk bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan yang lebih kecil yang kita kumpulkan haji dalam kumpulan yang lebih kecil dan dipandukan oleh pihak pembimbing kita dan dipandu juga oleh pihak-pihak muasasah, mursyid muasasah untuk memasuki Masjid Haram untuk melaksanakan ibadah umrah mereka yang pertama. Selepas itu apabila mereka balik semula ke tempat penginapan mereka dah boleh keluar daripada ihram dan seterusnya mereka bolehlah menunggu waktu untuk ke Arafah pula. Dan di samping itu juga berbagai perkhidmatan ada, berbagai kemudahan yang ada, dan kita juga ada lagi sesi-sesi bimbingan, sebanyak 5 sesi bimbingan lagi untuk menyiapkan para jemaah haji kita mengulang kaji balik apa yang telah mereka belajar semasa di kursus. Maklum sajalah apabila di kursus ni dia satu mungkin walaupun ada dalam bentuk teori dan ada juga nanti kursus perdana dalam bentuk amali praktikalnya, tetapi bila sampai di Masjid Haram, apabila melihat betul Kaabah tu dia tergamam sekejap lah. Dia dah lupa semua tu. Kadang-kadang hanya pula tawaf berapa pusingan pun dah tak ingat berapa pusingan. Begitulah terpunca para jemaah haji kita kerana sudah tentunya hampir kesemua para jemaah haji kita adalah mereka yang melakukan ibadah haji mereka buat kali pertama. Sudah tentunya mereka juga terasa amat teruja dan kadang-kadangnya perlu pada kita untuk pimpin dan bimbing mereka, insya-Allah. Apa yang Datuk Seri kongsi ni, saya rasa sikit sebanyak beri kelegaan kepada ahli keluarga juga yang berada di sini. Dengar-dengar, bapa aku dekat sana, mak aku dekat sana, semuanya taken care of. Tidak perlu risau kan daripada ada bimbingan kan. Dari segi perubatan pula macam mana, Datuk Seri, kalau boleh kongsikan sedikit? Okey, dari segi perubatan, alhamdulillah kita ada membawa seramai hampir 150 orang rombongan perubatan dari kalangan anggota-anggota daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada pakar-pakar, doktor-doktor pakar, doktor-doktor perubatan, pembantu perubatan, X-ray-nya, ada juga apa nama ada gigi, doktor pun ada juga kan. Ya, perlu ada juga di sini. Nanti kalau dah sakit gigi takkan nak tunggu 30 hari baru balik Malaysia. Mana tahan malam pun tak tahan dah, apatah lagi nak tunggu sampai 30 hari baru nak balik Malaysia untuk obati sakit gigi tu. Sudah tentu mereka perlu membuatnya dengan segera. Jadi pelbagai perkhidmatan perubatan yang telah disediakan oleh pihak tabung haji bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, kita meletakkan sebuah klinik di setiap maktab. Jadi satu maktab tu ada dalam lingkungan 2,300 sehingga 2,400 jemaah haji, dan kita akan letakkan satu klinik yang dijalankan oleh seorang doktor perubatan untuk sentiasa memberi perkhidmatan kesihatan pada jemaah haji. Jadi jemaah haji hanya perlu tekan lift saja daripada bilik tidur mereka, tekan lift untuk turun ke klinik dan terus ke klinik untuk mendapat perawatan. Demam, sakit batuk, sakit selsema ke, apa sajalah, kulit kering ke, ataupun sakit lenguh dan sebagainya, semua yang perlu pada rawatan hanya tekan lift saja, insya-Allah mereka akan sampai ke klinik yang telah disediakan di bangunan-bangunan penginapan para jemaah haji kita dan diberi secara percuma, dan kita tidak hadkan nak datang waktu pagi sekali, lepas tu petang datang lagi pun tak apa, esok datang lagi pun tak apa. InsyaAllah kita memberi perkhidmatan yang terbaik supaya para jemaah haji kita dapat bersedia dengan keadaan kesihatan yang sempurna untuk menunaikan ibadat haji. Begitu juga kita menyediakan juga hospital secara lebih pelbagai lah dia punya rawatan dia. Yang ada di bangunan-bangunan penginapan hotel-hotel kita ni adalah dalam bentuk klinik saja, iaitu orang kata sebagai rawatan luar, pesakit luar saja kan, outpatient saja. Tapi kalau memerlukan kepada
perawatan lanjut, kita akan membawa mereka. Kita ada 18 buah ambulans untuk membawa para jemaah haji kita ke hospital-hospital kita. Kita ada hospital di Mekah dan juga di Madinah. Kita mempunyai 267 katil untuk hospital kita. Jadi hospital ini di mana Datuk Seri? Kalau gambar ni di mana agaknya? Maknanya di hospital lagi kan? Yang ni ialah di pusat kecemasan di Branch Janadriyah, iaitu di ibu pejabat kita. Yang ni adalah bagi mereka yang perlu kepada rawatan lanjut, kita membawa mereka dulu ke pusat kecemasan ini yang dibuka 24 jam. Ini di ibu pejabat, betul-betul dekat dengan masjid lah. Jadi di sini pun ada hampir 34 katil di sini saja. Jadi kita boleh buat rawatan awal di sini, dan jika memerlukan rawatan lanjut, kita seterusnya akan membawa mereka ke hospital kita. Jadi di hospital kita ada pelbagai pakar-pakar yang akan melihat dan membantu para jemaah haji kita. Dan jika keadaannya agak kritikal dan kronik, kita akan bawa jugalah kepada hospital Arab Saudi pula. Di mana di hospital Arab Saudi juga kita akan ada satu pasukan yang khusus untuk hari-hari, setiap hari 2 kali akan pergi ke hospital Arab Saudi untuk bertanya khabar tentang pesakit-pesakit dari kalangan jemaah haji Malaysia yang dimasukkan ke hospital Arab Saudi. Jadi kita tidak terputus dari segi layanan kita kepada jemaah haji yang sakit ini. Walaupun dia masuk ke hospital Arab Saudi, kita masih lagi bertanya khabar dan bertanya kepada doktor-doktor yang merawat mereka apakah keadaan mereka pada ketika itu, dan jika mereka telah pulih, kita boleh membawa mereka balik semula ke bangunan penginapan jemaah haji di maktab masing-masing, insya-Allah. InsyaAllah. Maknanya itu baru cerita dari sudut fasiliti kesihatan yang Datuk Seri. Maknanya dari maktab masing-masing dah ada dah kliniknya, dah ada pegawai-pegawai kesihatan, doktor-doktor yang bertugas, sampailah unit kecemasan, sampailah pada hospital dengan katil-katil dan ambulans, semuanya insya-Allah dijaga untuk jemaah Malaysia khususnya. Sampailah nanti di hari kemuncak haji nanti pun di Masyair pun insya-Allah. Betul, alhamdulillah. Sebenarnya di Arafah dan juga di Mina, kita ada juga kita akan wujudkan klinik-klinik di kemah, walaupun dalam keadaan berkemah, tetapi kita masih lagi ada kemudahan perubatan kepada para jemaah haji di Arafah dan juga di Mina, dan kita ada ambulans kita yang sentiasa bersiap sedia untuk membawa para jemaah haji yang kritikal ke hospital-hospital Arab Saudi. Begitu jugalah di Muzdalifah. Walaupun Muzdalifah hanya kita berada sebentar sahaja, kita masih ada lagi satu unit kesihatan secara mobile yang berada di padang Muzdalifah bersama-sama dengan jemaah haji jika ada di kalangan mereka yang memerlukan bantuan. Maklum sajalah, apabila kita berada di Masyair, iaitu bermula daripada Mekah ke Arafah, bermalam di sana, lepas tu bergerak pula ke Muzdalifah, tunggu sampai tengah malam, baru pergi ke Mina, dan Mina pula kita berjalan sejauh 7.5 km untuk pergi melontar. Jadi sudah tentunya dalam keadaan begitu, dalam keadaan yang agak mencabar kepada kesihatan dan juga fizikal para jemaah haji kita, kadang-kadangnya mereka juga memerlukan bantuan rawatan. Jadi kita perlu menyediakan rawatan-rawatan dan klinik-klinik yang sewajarnya, insya-Allah. Saya rasa macam kalau ikut pengalaman sebelum ni, dekat Mina tu dengan Arafah yang paling laris air ORS tu yang nak bagi dehidrasi tu kan, semua cari, semua cari dekat kemah-kemah petugas kesihatan, masya-Allah. Sudah tentunya pada tahun ini dalam keadaan cuaca yang agak panas terik ini juga, kita nasihatkanlah juga para jemaah haji, mana-mana yang rasa sudah ada dehydration tu, bolehlah mereka minum air, orang kita kata air garam lah kan, air garam, ORS tu lah, untuk memulihkan balik garam dalam badan mereka, untuk mereka dapat pulih semula, segar. Jadi itu juga penting, dan memang kita pun kadang-kadangnya walaupun kita beri dan nasihat,
jemaah haji tak minum. Jadi kita apa yang kita buat, kita bancuh siap-siap. Kalau macam yang dulu macam tong Zam-Zam yang di masjid kan, kita bancuh dalam tu. Dan kita minta jemaah haji minum. Itu caralah untuk kita memastikan. Sebab masalahnya kita ni di apa nama orang, yalah, kita ni rasa macam tak ada harga. Padahal sebenarnya kita telah banyak menghilang kita punya air dalam badan. Air dalam badan kita banyak dah hilang. Kita pepeluh dan sebagainya, tapi kita tak rasa. Dan kita pula kurang minum air. Yalah, takut pergi bilik air. Sebab nak pergi bilik air kena beratur. Jadi dan dia terdedah dengan cuaca yang panas. Jadi dengan itu mereka kurang minum air. Jadi dia bila dah dengan panas, dengan kurang minum air, sudah tentunya akan berlakulah dehydration. Dan kita takutnya ialah apabila keadaan dehydration tu makin teruk, sehinggalah mereka akan dapat heat stroke ataupun stroke haba. Jadi bila stroke haba ni mengancam nyawa sekali lah. Jadi kita tak mau sampai ke tahap itu. Ataupun mereka-mereka yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu dalam keadaan cuaca yang panas, dalam keadaan dehydration, jadi penyakit-penyakit mereka itu akan menjadi lebih teruk daripada biasa, tidak terkawal. Jadi kita tidak mau sampai ke tahap itu. Jadi kita harap dan kita nasihatkan para jemaah haji kita, dan kalau boleh kadang-kadangnya kena jugalah paksa dia mereka untuk minum air yang secukupnya. Walaupun dia orang takut nak pergi bilik air, macam pergi masjid di Mekah jugalah. Dia orang takut nanti nak masuk dah pergi masjid awal sebab nak tempat kan sesak. Jadi bila pergi ke masjid lebih awal, tunggu sejam baru masuk waktu, dia takut pula nak pergi bilik air. Jadi dia orang tidak mau minum air banyak. Jadi satu teknik ialah apabila dah habis semayang, minum air banyak-banyak. Di air Zam-Zam di masjid sebelum balik ke hotel. Jadi kurang-kurangnya dapat memulihkan balik kandungan air dalam badan. Sangat penting, sangat betul. Tepat nasihat Datuk Seri itu pada semua jemaah. Anak-anak yang sekarang ni mungkin kat tanah air masih lagi ibu bapanya sebelum berangkat ni, pesan siap-siap. Pastikan cukup air dan bawa vitamin-vitamin mungkin yang boleh membantu untuk melangsungkan ataupun kesihatan kita berterusan baiknya, insya-Allah, Datuk Seri. Yang penting boleh seimbangkan antara kesihatan dan juga nak pergi macam-macam lah, nak pergi toilet dan semacam dan pagi-pagi lagi. Jadi anak-anak yang telefon mak bapak pun jangan tanya khabar begitu saja. Jangan duk ingat apa pesanan nak beli barang-barang sejadah dan sebagainya. Tapi ingatkan apa juga, minum air banyak-banyak setiap kali bila telefon mak bapak, insya-Allah. Masya-Allah kan. Dan baik tu sih. Biasa mengiringi. Betul. Kita akan berehat kejap. Kan? Kita akan kembali lagi selepas ini untuk pusingan ketiga kita tentang bagaimana dengan perkembangan SOP yang dikuatkuasai oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita berehat kejap. Okay. Dan juga nasihat-nasihat lah daripada Datuk Seri sebagai Ketua Rombongan Jemaah Haji Malaysia untuk tahun ini. Apa nasihat Datuk Seri untuk semua bakal jemaah ataupun Duyufur Rahman untuk tahun ini? Berehat kejap dan kembali selepas ini. Terus setia dengan Warna Pagi Radio IKIM, Inspirasi Emporia Islam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. لا
disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha Amanah. Takaful Malaysia, penyedia takaful pilihan utama anda. Kunjungi portal jualan dalam talian Click for Cover kami untuk mendaftar produk insurans dalam talian seperti kemalangan diri dan pelindungan perubatan serta pelbagai pelindungan lain yang memenuhi pelbagai keperluan anda. Takaful Malaysia melindungi anda. Lebih mudah, lebih penjimatan dan lebih ganjaran. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai produk kami, layari online.takaful-malaysia.com.my. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayuh bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Buku baru terbitan IKIM bertajuk Model Pendidikan Islam Pembina Peradaban. Buku ini merupakan rangkuman perbincangan tentang elemen-elemen penting dalam pendidikan Islam. Antaranya ialah pengaruh pemikiran dan ideologi, peranan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan banyak lagi. Anda boleh dapatkan dengan cara WhatsApp 011-576-95400. Inspirasi, Inforia, Islam. Semuanya di IKIM. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, syukur kita bawakan sekali lagi ataupun satu lagi pusingan untuk lambaian Kaabah yang dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji dengan kerjasama Bank Islam dan juga Takaful Malaysia berhad pagi ini bersama ketua rombongan Jemaah Haji Malaysia di Tanah Suci untuk tahun 1443 Hijrah yang berbahagia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman. Terima kasih Datuk Seri, kita ucapkan. Sama. Ya, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Jom kita cerita pasal SOP pula yang dikuatkuatkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Pastinya ini satu pengalaman yang pertama kali lah kan, dengan kena pakai face mask dengan berbagai lagi. Mungkin Datuk Seri ada sebarang penjelasan tentang perkara ini. Silakan. Baik, sudah tentunya ini satu orang kata haji yang lain daripada yang lain kerana ada ancaman COVID dan SOP yang baru yang perlu dilaksanakan dan diperhatikan. Yang penting, yang utama ialah kita terlebih dahulu kenalah menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Ini adalah satu daripada aspek utama sebagai asas untuk kita menjaga kesihatan diri kita, insya-Allah. Jadi yang penting di sini walaupun para jemaah haji kita, syarat daripada Kerajaan Arab Saudi ialah mereka perlu ada 3 vaksin, iaitu vaksin yang 1 dan 2 dan juga 1 penggalak ataupun booster, kurang-kurangnya 3 vaksin sebelum mereka dibenarkan pergi ke Tanah Suci. Jadi dari segi immunity badan kita dah ada. Walau bagaimanapun ini belum dapat menjamin bahawa kita tidak akan dijangkiti. Tapi itu hanyalah sebagai usaha kita. Begitu juga dengan suntikan meningitis, pneumonia dan juga influenza. Yang kedua juga kita telah pun meminta dan syaratkan jemaah haji untuk membuat PCR test sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Mereka telah buat PCR test dan PCR test mereka kenalan negatif. Itu juga satu lagi usaha. Tapi ini tidak lagi menjamin bahawa mereka tidak dijangkiti. Dan seterusnya, mereka juga perlu lihat bahawa mereka akan perlu memakai pelitup muka, face mask sentiasa semasa dalam masjid ataupun semasa melaksanakan umrah, tawaf, sa'i ataupun melaksanakan haji nanti. Pergi ke Arafah, Mina, semua dan sebagainya, kena sentiasa menutup muka dengan pelitup muka dan juga ini adalah peraturan Arab Saudi yang mewajibkan semua untuk berjaga dengan memakai pelitup muka. Begitu juga
jemaah haji Malaysia yang berurusan dengan pejabat tabung haji dalam kaunter, klinik, di restoran dan sebagainya juga perlu memakai pelitup muka. Ini sebagai juga satu saranan dan syarat yang wajib, SOP yang dikuatkuasakan oleh pihak Arab Saudi. Satu lagi ialah walaupun dalam keadaan tidak lagi ada penjarakan dalam masjid untuk solat, jadi maksudnya kita boleh solat rapat-rapat walaupun kita tidak mengetahui, kerana dalam 100 lebih negara yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadat haji, dan kita tidak tahu tahap mana saringan dan juga penjagaan kesihatan negara-negara lain. Jadi kita perlulah menjaga diri kita dari segi jangan elak di tempat yang sesak. Apabila kita semayang pun sentiasa memakai pelitup muka. Kadang-kadanya para jemaah haji Malaysia ni dia tengok kenapa yang ada bangsa lain ni tak pakai pun, kita saja Malaysia yang pakai. Memang pun nampak kadang-kadanya dalam banyak-banyak orang Malaysia saja yang cukup orang kata dibawa dengan memakai pelitup muka ini. Tapi yang penting itu ialah kita menjaga diri kita. Baguslah tu kita duduk muka untuk menjaga diri kita daripada jangkitan. Sebab jangkitan COVID ini memang real, memang ada, masih lagi ada, bukannya dah selesai walaupun kita kata endemik dan sebagainya. Dan tabung haji dan petugas-petugas Kementerian Kesihatan Malaysia komited untuk memastikan penjagaan kesihatan para jemaah haji kita. Jadi kita juga lihat bahawa yang saya sebutkan tadi, kita ada klinik di setiap bangunan penginapan jemaah haji. Jadi mereka akan disaring. Jika mereka datang ke klinik, mereka akan disaring. Kalau ada simptomnya, mereka akan dibawa ke kawasan yang lain. Yang tiada simptom akan duduk di kawasan yang lain. Jadi persediaan kita juga dari segi jikanya berlakunya jangkitan COVID di kalangan jemaah haji ataupun petugas, kita ada di setiap bangunan penginapan jemaah haji dan juga di hospital kita ada pusat R&R. Kita pun ada R&R, iaitu rawat dan jadi maksudnya para jemaah haji yang jika dijangkiti oleh COVID, selalunya sebab mereka telah ada vaksin dan sebagainya, mereka akan ditahap kategori 1 dan 2 saja, ringan-ringan saja dia orang punya. Jadi kita bawa mereka ke isolasi, tempat isolasi pusat R&R ini untuk mereka dirawat. Kita ada juga membawa KKM memberi kepada kita ubat untuk COVID ni, ada khusus untuk COVID. Kita akan merawat mereka dan mereka boleh rehat secukupnya sebelum mereka dapat kembali untuk beribadah di Tanah Suci. Jadi ini semua adalah di antara SOP dan juga persediaan untuk kita mengawal dan memantau kesihatan para jemaah. Kita doakan jugalah Datuk Seri kan semuanya sihat walafiat sepanjang melaksanakan menunaikan ibadah haji, sama ada dari Madinah ataupun yang berada di Makkah Al-Mukarramah, sampailah dapat tunaikan haji sesempurna mungkin, mabrur insya-Allah, termasuk Datuk Seri dan juga keluarga besar lembaga tabung haji di sana insya-Allah kan. Baik Datuk Seri, sebelum kita sampaikan nasihat pada bakal jemaah haji yang bakal berada di Tanah Suci nanti kan, mungkin kita nak cerita sikit tentang pejabat-pejabat operasi lembaga tabung haji di Madinah dan Mekah. Datuk Seri, mungkin ada yang nanti berhajat nak ada urusan-urusan, nak jumpa dengan pegawai-pegawai, mungkin kita share sikit Datuk Seri. Silakan. Macam ni di Madinah, Movenpick Madinah kan? Ya, Movenpick Madinah. Dan yang ini di Mekah. Yang ni di Mekah, di Ibu Pejabat di mana saya sekarang berada lah, di Ibu Pejabat. Okey, maknanya sama 6,000 jemaah haji akan berada di bangunan ini, insya-Allah. Bangunan yang besar oleh inilah yang kita sewa di Mekah. Alhamdulillah. Mana kata kalau jemaah haji ada urusan-urusan yang penting yang memerlukan berjumpa dengan para petugas atau pegawai lembaga tabung haji, boleh ke pejabat-pejabat operasi di Madinah atau Mekah, insya-Allah. Baik, kita nak dengar sekarang ni nasihat daripada ketua rombongan jemaah haji kita untuk persiapan terbaiklah para duyufur rahman. Silakan Datuk Seri. Nasihat silakan. Terima kasih Pian, terima kasih Luqman. Sudah tentunya ibadah haji ini satu ibadah yang diimpikan, satu impian dan azam oleh semua umat Islam, tidak kira di Malaysia maupun di seluruh dunia. Satu ibadah yang cukup istimewa, satu
ibadah haji ini merupakan perjalanan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjalan daripada tempat mereka berada di Malaysia ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah seperti mana yang talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, kami datang menyahut panggilanmu ya Allah. Satu perjalanan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap bahawa para jemaah haji kita memberi perhatian yang sewajarnya kepada pelaksanaan ibadat haji mereka. Mereka patut bersyukur kerana mereka terpilih di kalangan pelbagai manusia di seluruh dunia, berjutaan manusia, mereka terpilih. 14,306 orang saja daripada Malaysia yang terpilih. Marilah kita menterjemahkan kesyukuran kita dalam membuat yang terbaik untuk ibadat haji kita. Apa yang perlu ialah para jemaah haji dari segi ilmu hajinya perlulah mantap dan jelas, kekuatan mental, kekuatan fizikal, kekuatan emosi dalam keadaan berjauhan daripada keluarga dan menghadapi pelbagai hadangan-hadangan dan cabaran-cabaran di sini, dan persiapan diri untuk mencukupi apa saja dari segi kewangan, dari segi barangan-barangan dan juga menjaga kesihatan. Sebagai tetamu Allah, sudah tentunya sebagai tetamu ada adabnya. Jadi saya harap bahawa para jemaah haji kita juga menjaga adab, menjaga akhlak, ya, menjaga perhubungan sesama jemaah haji. Jangan duk cari salah orang, jangan duk bergaduh, bertolak ansur lah, bersabarlah. Ya, ini semua adalah jalan dalam perjalanan haji kita. Jadi fokuslah kepada ibadah, ya, fokus pada ibadah. Boleh buat macam-macam ibadah, solat, sunat, Al-Quran, baca Quran dan juga doa, zikir dan sebagainya, dan juga ibadah dari segi tolong-menolong antara satu sama lain dan juga menjaga akhlak sebagai seorang tetamu Allah. Sudah tentunya kita perlu menjaga akhlak kita di tanah suci Mekah Al-Mukarramah nanti. Kesihatan seperti yang telah disebutkan, jagalah diri dari segi pelitup mukanya, cuacanya amat panas, jaga jangan terdedah, minum air secukupnya, dan kalau rasa sakit walaupun sikit, tekan lift, pergi jumpa dengan doktor di klinik nanti insya-Allah. Saya juga mengharapkan para jemaah haji kita sentiasa bekerjasama dengan tabung haji dan tolong menolong antara satu sama lain. Jemaah haji Malaysia merupakan jemaah haji contoh. Ini telah diiktirafkan oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai jemaah haji contoh. Maka marilah kita terus mempertahankan pengiktirafan itu sebagai jemaah haji contoh, sentiasa ikut peraturan, tolong-menolong sesama kita, menghormati, kerjasama dengan tabung haji dan juga mempunyai sikap kendali diri sendiri. Jangan terlalu mengharapkan orang lain. Kita ada ilmu, kita ada kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Akhirnya, saya harap bahawa kita semua mendoakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat jiran-jiran kita dan juga untuk negara kita dari segi keamanan, kemakmuran negara kita, dan insya-Allah kita doakan juga bahawa operasi haji dan perjalanan haji para jemaah haji kita sentiasa dalam keadaan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga dia permudahkan segala urusan dan kita menghayati slogan iaitu hadirku sebagai duyufur rahman, kembaliku dengan kemabruran. Itulah yang kita harapkan para jemaah haji kita, termasuklah kami petugas-petugas tabung haji dan Kementerian Kesihatan Malaysia mengharapkan bahawa Allah mengurniakan kepada kita semua dengan haji yang mabrur insya-Allah. Amin, amin insya-Allah. Moga Allah Taala mudahkan semua urusannya Datuk Seri dan seluruh keluarga besar lembaga tabung haji untuk menyantuni Duyufur Rahman insya-Allah, dan semualah yang berada di sana untuk musim haji ni beroleh haji mabrur. Tapi Datuk Seri pun jangan lupa doakan kami juga kat sini ni biar dapat juga nanti ke tanah suci, dapat tunaikan haji insya-Allah. Dan kami pun doakan Datuk Seri juga semua tim-tim di sana agar dapat menjalankan tugas dengan baik insya-Allah dan menjaga kesemua para Duyufur Rahman kita insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Kita akan doakan mulai pada subuh ni insya-Allah. Amin insya-Allah. Terima kasih Datuk Seri untuk hari ini sesi perkongsian kita berita dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah bersama Ketua Rombongan Jemaah Haji Malaysia, dan nasihat-nasihat yang Datuk Seri sampaikan tadi itu kita harap dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sama ada para Duyufur Rahman untuk musim haji tahun ni dan juga mungkin untuk musim-musim akan datang, dengan doa moga kita pun menjadi Duyufur Rahman dengan haji yang mabrur insya-Allah. Datuk Seri terima kasih banyak-banyak. Semoga sihat walafiat sentiasa insya-Allah ya. Insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Datuk Seri. Assalamualaikum.
Rancangan Lambaian Kaabah sebentar tadi telah dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad dan Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Takaful Malaysia, penyedia takaful pilihan utama anda. Kunjungi portal jualan dalam talian, klik for cover kami untuk mendaftar produk insurans dalam talian seperti kemalangan diri dan pelindungan perubatan serta pelbagai pelindungan lain yang memenuhi pelbagai keperluan anda. Takaful Malaysia melindungi anda. Lebih mudah, lebih penjimatan dan lebih ganjaran. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai produk kami, layari online.takaful-malaysia.com.my. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Bagai bintang, bintang bersinar di malam indah, bahagia sejahtera hati pengembara. Begitulah ibaratnya Rasul-Rasul kita, menyeru manusia kepada Allah yang Maha Esa. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Marilah kita contohi mereka, telusuri langkah para anbiya. Ayolah kita teladani bersama, mengikuti jejak Rasul-Rasul kita. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Tawau 100.7 FM. Seringkali kita tidak meletakkan Allah di dalam kehidupan kita. Padahal Allah telah mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat. Saat kita lapar, Allah memberi kita makan. Saat kita sakit, Allah memberi kita kesembuhan. Saat kita gelisah, Allah memberi kita ketenangan. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي